Penambahan bangunan Hospital Miri tampung keperluan perubatan penduduk. Selain hospital di Sarawak, guna teknologi kecerdasan buatan antara fokus berita dari Bumi Kenyalang. Langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nurul. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Kontraktor yang terlibat dalam pembinaan Jambatan Saribas 2 di Pusat diberi tempoh 2 minggu untuk mencari penyelesaian bagi masalah dihadapi sehingga menyebabkan projek itu mengalami kelewatan. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas mendedahkan projek yang bernilai RM385 juta itu lewat 34 hari dari jadual. Katanya setakat ini projek berkenaan mencapai 41% siap. Beliau difahamkan kontraktor berdepan kekurangan tenaga kerja dan jentera selain beberapa skop kerja yang belum dilaksana. Jabatan Kerjaya akan memantau rapat projek itu sebelum mengambil sebarang tindakan sekiranya kontraktor masih gagal melaksanakan projek berkenaan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dato' Ahmad Douglas berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri taklimat serta meninjau perkembangan projek itu di pusat. Dalam pada itu, beliau berpuas hati kerana tidak banyak projek sakit berlaku di Sarawak. Pihak JKR pula diminta bertegas dengan kontraktor bagi memastikan mereka mematuhi jadual penyiapan projek. Kementerian Kesihatan KKM akan menambah pegawai serta kaki tangan di Hospital Miri dengan siapnya bangunan tambahan hospital berkenaan yang bernilai RM289.2 juta. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata, bangunan tambahan itu akan beroperasi secara berperingkat bermula hari ini dan diyakini dapat menampung keperluan perubatan di Miri dan kawasan utara Sarawak. Dan juga sebagai keperluan bagi tambahan hospital ini, saya pun telah menyebut tadi seramai 1,719 penjawatan baru telah pun diluluskan dan waran telah pun diterima baru-baru saja. Bangunan 8 tingkat itu mempunyai kapasiti 328 katil melibatkan pelbagai wad. Ia turut dilengkapi Dewan Bedah, klinik doktor pakar, unit kecemasan, kemudahan tempat letak kereta serta fasiliti lain. Bangunan berkenaan telah diserahkan secara rasmi oleh Kementerian Kerja Raya kepada KKM semalam yang dihadiri Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nata Linggi. Revolusi perubatan semakin berkembang pesat dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan AI. Di Sarawak, sektor perubatannya tidak ketinggalan menggunakan sistem robotik yang dilengkapi dengan informasi AI dalam mengendalikan penyakit osteoartritis lutut. Mampukah teknologi ini mengembalikan sinar kepada pesakit? Baik, kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Monica Gary. Menyedari kepentingan evolusi dalam bidang perubatan, sebuah hospital swasta di Kuching tampil mengenalikan prosedur pembedahan penggantian sendi robotik dengan Rosa Knee System. Pakar ortopedik dan perubatan Dr. Liu Guan berkata, penggunaan prosedur tersebut memberi penyelesaian kepada berlakunya sendi lutut terkehel atau dislokasi semasa pembedahan yang dihadapi oleh pakar ortopedik sejak 10 tahun lalu. AI boleh recommend satu safety zone supaya dia tidak berlaku. So ini memang patient specific sebab setiap orang hip angle tak sama, spine condition tak sama. So yang dulu orang cuba cari safety zone yang general untuk setiap patient memang tak dapat sebab setiap patient tak sama. So sekarang berdasarkan X-ray CT scan you, AI cakap ini safety zone untuk you. So memang pakar orthopedic surgeon sebelum jalan masuk ke dalam bilik bedah sudah boleh main dengan software. So jika kap letak degree ini berapa sudut dia boleh gerak sebelum dislokasi. You sendiri boleh simulate dalam software, boleh main dalam software, sudah tahu itu. So bila masuk ke dalam bilik bedah, tugas you menjalani operasi ikut recommendation. Pembedahan robotik juga membolehkan proses pembedahan dibuat lebih cepat dengan ketepatan lebih tinggi.
hasil analisis data pesakit yang diperoleh dari sistem AI akan dipamerkan sebagai panduan pakar bedah sebelum menjalankan pembedahan. Ini sekaligus meminimumkan risiko memotong tulang secara berlebihan atau terkena struktur penting ketika melakukan penanaman implan. Bagaimanapun, sentuhan seorang pakar bedah tetap diperlukan. Juru Teknik Perubatan Muhammad Syahiran Muhammad Nasir berkata, penggunaan AI dalam pembedahan sendi lutut berupaya mengurangkan aksesori rawatan. Dari segi pemotongan pun lebih kurang dan ini bermaksud pesakit pun akan mengalami lebih kurang kesakitan dan kadar pemulihan lebih cepat daripada cara yang tradisi ataupun konvensional. Sehingga kini, hospital ini telah menjalankan lebih 300 pembedahan penukaran sendi lutut menggunakan teknik robotik sejak dimulakan tahun lepas. Eng Ai Jim, 78 tahun, yang menderita sakit sendi lutut sejak 10 tahun lalu bersyukur pembedahan robotik membolehkannya dapat berjalan semula seperti sedia kala. Sakit ini 10 tahun. Duduk kursi roda. Habis jalan, operasi. Bagus bisa jalan. Jalan tidak sakit, cuma dikit. Penggunaan teknologi terkini terutamanya pada abad 21 ini sangat penting untuk menangani masalah kesihatan yang semakin mencabar sekaligus memberi pilihan kepada pesakit untuk mendapatkan teknik rawatan moden. Monica Gary, RTM. Baik, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak pada 19 Jun lalu menyita sebuah bungkusan mengandungi dadah yang dikirim dari luar negara menggunakan perkhidmatan kurier di Miri. Pengarah Kastam Sarawak Norizan Yahya dalam kenyataan hari ini berkata, rampasan dibuat hasil pemeriksaan pihaknya di unit kargo udara Jalan Airport Miri. Pemeriksaan terhadap kandungan kotak menjumpai 3 bungkusan plastik mengandungi dadah jenis pil ekstasi dengan anggaran berat 315 gram selain 501 gram serbuk methylene dioksimetafetamin dan 100 gram ketamin. Kesemua dadah tersebut bernilai RM156,000. Berdasarkan nota penghantaran pada bungkusan berkenaan, pasukan penguatkuasa JKDM telah menjalankan proses kawalan penghantaran kotak tersebut ke alamat penerima namun mendapati alamat yang digunakan adalah palsu. Nombor telefon bimbit penerima yang didaftarkan juga didapati tidak ada dalam perkhidmatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lambur hari Lubuk Antu Seri Aman Sarawak. Lalu aku ngepun ke pengawat dagang aku ngelupik ikan telepia merah. Aku ngagak produk hiriran hari ikan. Aku ngagak pemprosesan coklat hari biji koko Lubuk Antu. Aku merek besar terima kasih ngagak agensi laka Jabatan Pertanian Sarawak, Pertubuhan Peladang, Farmer, megak hari lembaga koko serta lembaga ladang Tekun megak mara. Kan seminat mantuk dari segi hemat nasihat, tak megak mantuk dari segi grant, dari segi loan, megak cara-cara untuk memasalkan produk tu. Aku megak berasa gagah hati lawan aku oleh share culture aku, oleh share rasa bangsa aku di dalam menua tu dengan bangsa bak luar menua kita tu. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.